wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أن أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الراحم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bagi taufik kepada kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat mengerjakan fardu maghrib secara berjemaah dan kemudian sama-sama kita duduk majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis pembacaan kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada Mishkatul Masabih karangan Maulana Husnul Hizam hafizahullah taala. Semoga pembacaan kitab kita yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak kepada kita, memberikan nur daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan mendorong kita untuk terus melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. So kita masih lagi dalam bab yang keempat, hadis yang terakhir daripada bab keempat sebelum masuk bab kelima. Iaitu di bawah tajuk Azab Kubur, muka surat 399. Wa bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyita yasiru ila al-qabri fayajlisu ar-rajulu fi qabrihi ghayra faz'in wala mashghubin. ثم يقال فيما كنت فيقول كنت في الإسلام فيقال ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مقعدك على اليقين كنت وعليه مت وعليها تبعث إن شاء الله تعالى ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوبا فيقال فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له هذا مقعدك على الشك kunta wa alaihi mitta wa alaiha tub'atsu insyaallah taala. Rawahu Ibnu Majah. Bagaimana kehidupan seseorang itu di dunia, begitulah kematiannya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya
setiap jenazah akan pergi ke kubur. Maka didudukkan seorang lelaki di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan bimbang. Lalu ditanya, apakah agamamu di dunia? Dia menjawab, aku beragama Islam. Maka ditanya, siapakah lelaki ini? Maka dia menjawab, dia ialah Muhammad Rasulullah. Dia telah membawa kepada kami bukti-bukti kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kami membenarkannya. Maka ditanya, adakah kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Dia menjawab, tidak layak bagi seseorang pun untuk melihat Allah. Lalu dibuka sebuah lubang hala ke neraka dan dia melihatnya, sebahagiannya memakan sebahagian yang lain, dan diberitahu kepadanya, lihat apa yang Allah Ta'ala telah selamatkan kamu daripadanya. Kemudian dibuka satu jendela daripada arah syurga. Maka dia melihat kepada kecantikannya dan apa yang ada di dalamnya. Lalu diberitahu kepadanya, ini ialah tempat kamu. Kamu telah hidup dalam keadaan yakin dan kamu mati dalam keadaan itu, dan dalam keadaan itu juga kamu akan dibangkitkan insya-Allah. Dan didudukkan seorang lelaki yang jahat di dalam kuburnya dalam keadaan takut dan bimbang. Lalu ditanya, apakah agamamu di dunia? Dia menjawab, aku tidak tahu. Maka ditanya lagi, apakah pendapat kamu tentang lelaki ini? Dia menjawab, aku mendengar orang ramai mengatakan sesuatu, maka aku berkata sedemikian. Lalu dibukakan untuknya satu jendela dari arah syurga dan dia melihat kecantikannya dan apa yang ada di dalamnya. Lalu dikatakan kepadanya, lihat apa yang Allah Ta'ala telah palingkannya daripada kamu. Kemudian dibuka untuknya satu lubang dari arah neraka dan dia melihat di dalam neraka itu sebahagiannya memakan sebahagian yang lain. Lalu dikatakan kepadanya, ini adalah tempat kamu. Kamu hidup dalam keadaan syak dan kamu mati dalam keadaan itu. Dan dalam keadaan itu juga kamu akan dibangkitkan insya-Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Baik, ini hadis yang terakhir berkenaan dengan azab kubur yang kita dah baca banyak hadis sebelum ini. Bagaimana mensabitkan kepada kita benarnya adanya azab kubur. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua keadaan manusia yang berbeza, yaitu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, hidup di dalam mentaati perintah Allah, keyakinan yang betul pada Allah. Maka akhirnya dia dibangkitkan, dia akhirnya dia dapat diperlihatkan kepadanya di dalam kubur lagi bagaimanakah tempatnya nanti yang mana dia akan kembali di hari akhirat nanti, yakni dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang kedua ialah orang yang mana tidak mentaati perintah Allah, dia hidup dalam keadaan syak, dia hidup dalam keadaan yakin yang tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia mendapat azab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepadanya bagaimana tempat yang seharusnya dia akan duduki, iaitu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat menggerunkan. Baik. Penerangan. Apabila jenazah orang Islam itu dimasukkan ke dalam kubur, maka dia pun duduk dalam kubur tanpa rasa takut dan gabra. Gabra ni dalam bahasa Urdu sebenarnya, iaitu dengan makna cemas, takut, lebih kurang samalah. Dia akan berada dalam keadaan tenang dan suka. Inilah keadaan orang beriman. Allah Ta'ala kata, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidaklah dia berasa takut dan tidaklah dia berasa sedih. Yakni dia tidak berasa takut dengan apa yang dia akan hadapi selepas ini. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Diberitahu kepada mereka-mereka ini yang mana dulu di dunia mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb mereka, mereka berkata dan beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah, lalu beristiqamah di atas jalan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala ini,
ya, maka dikatakan kepada mereka, janganlah kamu takut. Yakni janganlah kamu takut dengan kehidupan selepas ini yang kamu akan lalui. Ya, di dalam kubur, di mizan, di sirat, Allah Ta'ala akan permudahkan. Jadi kita semua memang ada takut, kerana orang beriman itu sebenarnya takut. Tetapi apabila adanya jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, ya, sedikit sebanyak seseorang itu akan berasa ya, akan berasa tenang, dan dia ya cuba beristiqamah ya di atas jalan kebenaran, di atas jalan yang hak. Baik. Dan wala tahzanu, jangan kamu sedih. Yakni jangan kamu sedih dengan apa yang telah kamu tinggalkan. Ya, kehidupan dunia yang kamu tinggalkan ni janganlah sedih, kerana ada gantiannya. Allah Ta'ala akan berikan yang lebih baik. Ya, Allah Ta'ala tak akan uruskan bagaimana yang kamu tinggalkan tadi apabila kamu telah hidup di dalam mentaati perintah Allah. Ya, anak-anak kamu yang mana telah kamu didik dia dengan didikan agama, insya-Allah Allah pelihara dia dalam pemeliharaan Allah. Isteri kamu yang telah kamu didik dia dengan didikan agama, ya, maka isteri ini akan meneruskan perjuangan suami dia. Ya, inilah yang dikatakan sebagai kehidupan mendapat mardatillah di dalam keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, soalan yang ditanya oleh malaikat ialah fima kunta. Soalan dia fima kunta, iaitu kamu ni berada dalam agama apa? Soalan dia, kamu ni berada dalam agama apa? Apakah agama kamu? Ya, maka seorang yang beriman dia akan jawab kuntu fil Islam, iaitu aku di dunia dulu beramal dengan agama Islam dengan penuh kebanggaan dalam hatinya. Ya, innani minal muslimin, sesungguhnya aku di kalangan orang Islam, bangga. Ya, dengan penuh kebanggaan, kita ni orang Islam. Ya, bila ditanya oleh para malaikat, dijawab juga dengan penuh kebanggaan. Ya, kerana Islamlah jalan kehidupan, Islamlah jalan keselamatan, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan soalan kedua ialah ma hazar rajul, siapakah lelaki ini? Ya, maka orang yang beriman tadi yang masuk dalam kubur dapat menjawab Muhammadun Rasulullah. Bukan dia jawab Muhammad saja, bahkan dia yakin bukan sahaja sebagai namanya Muhammad, bahkan dia adalah utusan Allah. Ya, yang inilah yang kita kena beriman, yang kita maksudkan di dalam ucapan kalimah thayyibah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, yang mana ucapan kita bukan sekadar ucapan, tetapi satu bentuk keyakinan dalam diri kita, bahawa kita meyakini bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah hantar di atas muka bumi ini untuk memberikan hidayah, petunjuk, untuk menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang boleh menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meredakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sahaja dia ucap gitu, bahkan disebut lagi ja'ana bil bayinat, Muhammadun Rasulullah ja'ana bil bayinat. Bukan sahaja dia Nabi Muhammad, dia utusan Allah, bahkan dia datang kepada kami dengan membawa segala bukti-bukti jelas yang nyata min indillah, daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu inilah sosok tubuhnya, ya, rupa parasnya, perilaku peribadi, akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenal dia dengan sosok tubuh ini yang sungguh luar biasa, yang bila diceritakan pastinya akan memberi sinar-sinar hati, kehidupan pada hati kita. Ya, hati yang mati mula sinar hidup kembali bila kita selalu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hati tadi yang mana hati yang keras, selawatlah kepada Nabi, ya, maka hati ini akan menjadi lembut
dengan berselawat pada Nabi. Jadi orang ini dia bukannya cakap dengan mulut dia, kerana jawapan pada ketika itu adalah dengan amalan kita. Maka dia kata dia adalah utusan Allah datang kepada kami bil bayyinat, dengan segala bentuk tanda-tanda. Tanda bukti bahawa baginda adalah utusan Allah yang dibawa oleh Nabi Al-Quran, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, hadis-hadisnya, yang diucapkan oleh Nabi SAW, hadis-hadis qudsinya, ataupun segala pendapat-pendapat baginda, semuanya adalah benar daripada baginda Nabi SAW. Dia benarkan. Tak ada satu apa pun dia mendustakan. Dan kemudian ialah dia sebut lagi min indillah, iaitu datang dia daripada siapa? Daripada Allah. Kerana Allah lah yang mengutuskan baginda Nabi SAW. Bukannya baginda lantik dirinya sendiri. Bukan kerana diri peribadi baginda Nabi SAW sendiri, tetapi kerana ia adalah insan pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih menjadi seorang rasul, menjadi nabi bagi umat ini, umat akhir zaman. Baik. Kemudian soalan ketiga yang ditanya oleh malaikat, yang ni kita tak berlalu lagi soalan ini, iaitu soalan dia, hal ra'aitallah, adakah kamu melihat Allah? Ini soalan di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Hurairah ni radhiyallahu taala anhu, ini ada satu soalan yang mana malaikat akan bertanya, adakah kamu akan melihat Allah? Adakah kamu telah melihat Allah? Maka dia berkata, ma yambaghi li ahadin an yarallah. Tidak sepatutnya, tidaklah sepatutnya, selayaknya bahawa bagi seseorang itu bahawa dia melihat Allah di dunia ini. Kerana hijab yang Allah Ta'ala letakkan bagi seluruh umat manusia, di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada hijab daripada cahaya, daripada nur, maka kita tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, adakah kamu melihat Allah? Tengok dalam syarahnya, dikatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, maka lan tarani, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lan tarani, kamu sekali-kali tidak akan dapat melihatku. Sekali-kali tidak dapat melihatku. Iaitu baginda Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah Ta'ala, dapat berkata dengan Allah Ta'ala secara terus. Wa kallamallahu Musa taklima. Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa AS, dengan sebenar-benar perkataan. Maknanya memang bercakap dengan secara, bukanlah secara mimpi ataupun sebagainya, tetapi cakap secara terus. Hijab yang Allah letakkan di antara Allah dengan Nabi Musa, Allah buang, Allah singkap. Maka Nabi Musa AS dapat berkata-kata secara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hijab inilah yang ada di antara kita dengan Allah. Kita tak dapat berkata-kata secara terus. Hijab inilah yang Allah letakkan sehingga mata kita tak dapat melihat secara terus. Maka Nabi Musa AS bila mana berkata-kata dengan Allah, rasa seronok, nikmat. Kerana nikmat berkata-kata dengan Allah Ta'ala itu juga adalah satu nikmat yang besar. Seperti mana kita tahu, nikmat yang kemuncak dalam syurga, di antara nikmat yang kemuncak dalam syurga adalah dapat melihat Allah. Maka kenikmatan ini pernah diminta oleh baginda Nabi Musa AS, yang mana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, di mana mengungkapkan kata-kata Nabi Musa AS, Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kamu. Rasa rindu yang teramat-amat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan baginda Nabi Musa AS telah meminta satu permintaan, iaitu ingin melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana nikmat berkata-kata dengan Allah adalah kenikmatan yang besar.
Sebab itu bila kita dapat kenikmatan ini, iaitulah dengan salah satu caranya ialah dengan kita membaca Al-Quran. Dengan kita menghayati Al-Quran yang kita baca di dalam solat kita. Sebenarnya kita sedang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita tu sebenarnya penghubung kita yang dipanggil sebagai Mi'rajul Mu'min. Mi'raj untuk orang yang beriman ialah solahnya. Maka dia dapat berkata-kata dengan Allah. Maka para ahlullah mereka mengusahakan solat mereka, membaiki mutu solat mereka sehinggalah mereka dapat berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat mereka. Baik, jadi bila mana Allah Taala ditanya oleh baginda Nabi Musa alaihissalam permintaan ini, maka Allah Taala berfirman, apa dia? Rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani. Ini yang ditulis di sini, lan tarani, qala lan tarani. Sekali-kali kamu tidak dapat melihat aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, qala, maka lihatlah, Allah Taala berfirman, lihatlah kepada satu gunung yang ada berdekatan dengan Bukit Tursina ini, apa dia? Unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung ini tetap berada pada tempatnya, maka nescaya engkau dapat melihat aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan lagi kisah ini, qala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Tak kalau Allah mentajallikan, yakni Allah Taala menzahirkan kehebatannya. Ada ulama menerangkan tajalli di sini ialah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Allah zahirkan dirinya. Cuma ada yang mengatakan arash Allah Taala itu Allah zahirkan. Iaitu Allah zahirkan kehebatan arash Allah Taala sahaja kepada bukit yang ada berdekatan dengan Bukit Tursina itu. Untuk dia saja, tak kepada yang lain. Hanya kepada bukit yang besar yang ada dengan Bukit Tursina ini. Ini dalam tafsir ada menerangkan, tafsir Sawi pun ada. Di mana bukit ini bila Allah tajallikan kekuasaannya, arasnya tadi, maka bukit ini telah hancur berkecai di hadapan Nabi Musa AS yang begitu besar gunung ni. Bukan bukit tuan-tuan, gunung. Dalam tafsir Sawi ada menerangkan gunung ini terpecah kepada 6 bahagian. Kepada beberapa bahagian, kalau tak selesai 6 bahagian. Yang mana salah satu bahagiannya ada di iaitulah Bukit Uhud di Madinah sana. Bagaimana Bukit Uhud ni adalah satu serpihan daripada gunung yang berdekatan dengan Bukit Tursina tadi. Ini boleh tengok dalam tafsir Sawi, syarah kepada kitab Jalalain tuan-tuan, boleh buka sana. Jadi sebab itulah bagaimana bila Nabi Musa AS melihatkan gunung yang begitu besar ini pun hancur berkecai, maka Nabi Musa pun fakharra Musa sa'iqa, jatuh tersungkur Nabi Musa, pingsan dia pada ketika itu. Bila bangun saja, fa'afa qala subhanaka, Nabi Musa AS telah bersabda, maha suci engkau, sesungguhnya aku di kalangan orang yang beriman. Sesungguhnya falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaik. Sesungguhnya aku di kalangan orang yang beriman, aku bertaubat kepada engkau. Jadi keadaan Nabi Musa AS tadi Allah Ta'ala tetap menghijab, iaitu Nabi Musa tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang tadi yang mana telah baca Al-Quran dan memahaminya, maka orang ini dapat menjawab soalan Munkar dan Nakir tadi, iaitu adakah kamu telah melihat Allah? Maka dia telah menjawab, apa dia? La yanbaghi li ahadin an yarallah, iaitu di dunia ini tidak sepatutnya bagi seorang itu melihat Allah,
iaitu di dalam kehidupan dunia, kerana Allah Ta'ala sendiri telah menghijab. Baik, 3 soalan yang akan ditanya dalam kubur yang disebut di dalam hadis ini. Seterusnya, dalam neraka itu ada penghuninya yang makan antara satu sama lain. Inilah keadaan kedahsyatan di dalam neraka, sesama mereka saling makan di antara satu sama lain. Macam mana pun kita pun tak faham. Ya, bagaimana kedahsyatan tadi bila diperlihatkan kepada penghuni-penghuni yang bakal menghuni syurga, maka dia tengok selepas dia tengok keadaan tadi, maka dia pun mengucap panjang, dia pun bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah menyelamatkan dia daripada keadaan azab itu. Kemudian orang-orang yang mana Allah Ta'ala akan menghumbankannya dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, maka dia pun telah melihat syurga. Diperlihatkan syurga kepada ahli-ahli neraka supaya mereka bertambah-tambah penyesalannya. Diperlihatkan neraka kepada ahli syurga supaya bertambah-tambah rasa kenikmatannya. Sesuatu itu kita dapat kenali dia apabila kita kenal lawan dia. Nak kenal apa itu sakit, kita kena tahu apa itu sihat. Nak kenal apa itu senang, kita kena tahu apa itu susah. Barulah kita dapat kenal. Sebab itu Allah jadikan di dunia ni semuanya tak sama, tuan-tuan. Semuanya tak sama. Jadi keadaan di dalam neraka itu penghuninya makan antara satu sama lain. Seterusnya, perkataan insya-Allah di sini sebagai tahsinul kalam dan untuk keberkatan. Tahsinul kalam iaitu untuk memperelokkan perkataan tadi. Jadi pada ayat ini malaikat telah mengatakan kepada fulan ini, iaitu apa dia? Kunta haza maq'aduka 'alal yaqin kunta wa 'alaiha mitta wa 'alaiha tub'atsu insyaallah taala. Jadi ini di antara yang kita ucapkan, tuan-tuan. Yang kita baca zikir kita dalam tahlil kita. Yang kita ucapkan dalam tahlil kita, yang ulama-ulama ajar kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu biha insyaallah taala minal aminin. Insyaallah kita hidup dengan kalimah ini, insyaallah kita mati juga dengan kalimah ini dengan lafaz insyaallah. Jika Allah izinkan. Jadi insyaallah tadi ialah tahsinul kalam dan mendapat keberkatan. Seperti mana ucapan malaikat tadi kepada orang yang berada dalam kubur ini, sama ada dia ahli neraka ataupun dia ahli syurga, maka di sana dua-dua disebut lafaz insya-Allah. Jadi insya-Allah ni satu perkataan yang besar. Nabi SAW terlupa sebut insya-Allah 2 minggu berturut-turut wahyu yang dinanti-nanti oleh Nabi SAW tak tiba-tiba. Walhal orang-orang kafir musyrikin telah mendapat soalan-soalan yang ingin dia tanya. Yang dia dapat soalan ini adalah daripada ahli kitab. Daripada ahli kitab bertanya tentang 3 soalan, supaya baginda Nabi SAW dapat jawab. Kalau Nabi dapat jawab, benar dia adalah seorang Nabi, insya-Allah. Tapi Nabi kata nanti aku jawab. Sehingga terlupa lafaz insya-Allah, Allah uji baginda. Sehingga 2 minggu berturut-turut Nabi tengok bila ni wahyu nak datang ni, nak dapat jawab ni. Tengok sampai sembahyang baginda Nabi SAW pun tengok ke atas, tunggu bila malaikat Jibril nak datang bawa wahyu ni. Kerana keadaan berharap mereka tadi dapat beriman kepada Allah. Mereka ni meletakkan syarat, nak kami beriman kau bagi dulu jawapan ni. 3 soalan yang kami tanya ni kalau dapat jawab, kami mahu beriman. Nabi berharap sangat dapat jawab soalan ini supaya mereka ini dapat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu insya-Allah kita sentiasa menjaga perkataan insya-Allah ni, sentiasa kita di bibir kita orang-orang Islam ini. Baik.
Dibuka dahulu pintu surga. Ini untuk menambah lagi kedukaan untuk orang tersebut. Bila lihat keadaan kenikmatan, maka dia pun menyesal dan menyesal dan menyesal yang tidak habis, tidak berkesudahan. Baik, seterusnya ialah babul i'tisami bil kitabi was sunnati. Bab yang berikutnya ialah bab berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Baik, pada kurun pertama dan kurun kedua, tiada keperluan untuk menceritakan bab ini kerana orang ramai hidup dengan berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi kurun pertama, kurun kedua ni, para sahabat Nabi SAW semua masih berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hidup pada kurun kedua, para tabi'in juga masih sekitar kurun-kurun tersebut. Yang mana Nabi SAW pernah menyatakan, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Kemudian kurun yang mengiringi kurun tersebut. Kemudian kurun yang mengiringi kurun yang berikutnya. Jadi sebaik-baik kurun itu adalah kurun baginda Nabi SAW, dan keadaan mereka pada ketika itu memang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, musannif telah membawa bab ini kerana pada zaman Sayyidina Ali, masih lagi kurun pertama, telah wujud firqah-firqah serung dimulai oleh mazhab Khawarij dan selepasnya adalah Qadariyah. Jadi Khawarij ini contohnya seperti Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini pendapatnya banyak lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan orang yang melakukan dosa besar kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini di antara pendapat Mu'tazilah. Ada sebahagian mereka tidak mempercayai adanya azab kubur. Tidak mempercayai adanya azab kubur. Kemudian banyak lagi pemahaman Khawarij ini, yang mana Khawarij pada zaman tersebut sudah pun wujud. Dan benar-benar mereka itu berdebat. Kerana ada dikisahkan Sayyidina Ibnu Abbas berdebat dengan golongan Khawarij. Yang mereka ni banyak menolak sebahagian daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas sendiri berdebat dengan mereka. Akhirnya ribuan orang di kalangan orang-orang Khawarij ini kembali mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat kepada Allah Taala daripada pemahamannya yang salah. Ini zaman Sayyidina Ibnu Abbas, tuan-tuan. Yang mana Sayyidina Ibnu Abbas ini ialah imamul mufassirin, imam kepada para mufassir yang mentafsirkan Al-Quran. Dah wujud dah golongan itu. Apatah lagi keadaan kita ni. Yang mana jauh daripada sinar nubuah, daripada pelita kenabian, dah jauh dah kita, tuan-tuan. Pastilah banyaknya kelompok-kelompok yang muncul dan masing-masing dengan pemahaman yang salah. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita berada di atas jalan kebenaran, di atas manhaj yang benar, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, jadi firqah-firqah inilah yang mana Khawarij, itu orang-orang yang mempunyai pemahaman yang terkeluar daripada pemahaman yang ahli kebanyakan, yang mana selepas itu datang pula puak-puak Qadariyah. Datang puak-puak Qadariyah, mereka mengatakan manusia adalah pencipta amal perbuatannya sendiri, bukan Allah. Bukan Allah pula, kata dia. Sedangkan dalil kita daripada Al-Quran adalah jelas. Dalil kita daripada Al-Quran adalah jelas. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah juga menciptakan segala perbuatan kamu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun, dan apa yang kamu kerjakan itu pun juga dicipta oleh Allah Ta'ala. Itu je pendapat dia, tuan-tuan. Tapi pendapat dia ni menyebabkan
menyebabkan dia mengatakan manusia itu ada qadir mutlak, ada kudrahnya sendiri. Kita kata kudrah kita ini ialah Allah yang bagi. Ya, kemudian kudrah kita tak boleh buat apa-apa kalau Allah tak izin apa-apa kita nak buat. Ya, tetapi orang-orang Qadariyah yang berpemahaman ini mengatakan merekalah yang ciptakan amalan itu, merekalah yang buat ini, merekalah yang buat ini. Maka datanglah kelompok ini yang sesat, datang pula yang orang yang menegakkan kebenaran. Kerana baginda Nabi SAW telah menerangkan, la yajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada yang melakukan kesesatan, maka ada satu golongan yang akan bangkit menerangkan ini benda tak betul, ini benda sesat. Maka mereka saling nasihat menasihati. Kerana umatku, iaitu para ulama, tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Maka datanglah datanglah para ulama tauhid yang menyusun kitab-kitab tauhid mereka seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mereka menyusunkan ilmu-ilmu tauhid tadi untuk menolak pendapat-pendapat gini yang menggunakan akal mereka di dalam memahami hukum-hukum Allah Ta'ala, untuk memahami Allah Ta'ala. Maka menggunakan akal ini ada had dia. Ada cara panduan dia. Yang itulah yang kita panggil dia dalil aqliyah. Maka dalil aqliyah ini menjaga kita daripada tidak melampau, tidaklah melampau di dalam mencari dalil, akhirnya kita tersalah faham di dalam sesuatu masalah. Baik. Mereka ini melakukan ihdas fid din, iaitu pembaharuan pada agama. Yang ini yang tak bagus. Kerana dalam hadis Nabi SAW ada menerangkan, man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan ihdas, iaitu pembaharuan di dalam agama, menokok nambah. Pembaharuan ni bukannya pembaharuan di segi tajdid, tapi dia ihdas, buat sesuatu perkara yang memang benda tu tak ada dalam Islam, tak ada dalil daripada Islam kita, tak ada daripada amalan kita. Fahuwa raddun, kata Nabi SAW, maka ianya tertolak, tak boleh diamalkan. Maka pemahaman seperti ini, seperti Mu'tazilah ini, adalah perkara yang dipanggil sebagai ihdas, pembaharuan. Bid'ah, orang kata bid'ah. Begitu juga pemahaman Qadariyah dan seterusnya, Jabariyah, Murji'ah dan nama-nama lain lagi golongan-golongan itu, maka pemahaman-pemahaman tadi ialah tak berpandukan ahli sunnah wal jamaah, tidak berpandukan salafus salih kita, para sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi perkara tersebut dipanggil pembaharuan pada agama. Oleh itu mereka melakukan pembaharuan bid'ah pada agama. Ini yang tak dibenarkan oleh syarak. Bid'ah itu ada yang dibenarkan oleh syarak. Kerana Imam Syafi'i sendiri membahagikan bid'ah kepada dua bahagian. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Baik. Bab ini dibawa untuk memelihara umat daripada terjebak di dalam perkara ini. Jadi kalaulah di zaman itu pun dah mula muncul, maka keadaan-keadaan selepas itu pastilah semakin gelap, semakin gelap. Maka kita ni tuan-tuan kenalah bersama dengan para alim ulama kita. Belajar betul-betul pemahaman ini dan sebarkan betul-betul. Kerana kita tak tahu pada masa akan datang pemergian mutiara-mutiara ini, para ulama ini semakin hari semakin banyak. Bila mana Allah kata, bila mana ilmu ini diangkat nanti, tak bolehlah nak buat apa. Macam mana ilmu ini diangkat? Ilmu ini diangkat dengan kematian para ulama kita. Maka sehari demi hari ulama ni meninggal dunia, tak ada pengganti dia. Kita ni tak apalah, orang lain ni
yang mana orang-orang alim yang mana mempunyai sanad-sanad. Baru-baru ni kita ada kedatangan akan datang ni, akan datang satu orang yang mengambil sanad daripada Musnidud Dunya, Syekh Yasin Al-Fadani. Dia ambil sanad daripada dia secara direct, dan yang ada juga yang mana mereka ini dapat belajar daripada Maulana Zakaria sendiri. Di antaranya ada yang akan datang ni, insya-Allah Amir ada bagi tahu di mana beliau mendapat sanad kerana belajar beberapa kitab, di antaranya ialah kitab ini, iaitu kitab Mishkat ini yang akan dibuat nanti di Seremban pada masa wallahu alam nanti dalam masa terdekat ini. Dia akan berikan sanad yang beliau belajar daripada Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Jadi sanad-sanad ni penting tuan-tuan, supaya terhubung ilmu kita ni sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya kita ni buat pemahaman yang baru. Kita ni mesti terhubung dengan ulama-ulama ini supaya apa yang kita terangkan juga masih kesinambungan, bukan benda-benda yang ditokok tambah oleh akal fikiran kita. Yang inilah yang dilarang oleh Islam, yang dikatakan ihdas tadi. Kita keluarkan ikut pemahaman kita. Kita tengoklah orang yang berada di pihak sana tu. Pening kita tengok hukum-hukum yang keluar dia. Kita tengok pun minta maaf lah. Katanya macam-macam. Jadi kita pun minta jauhlah daripada pemahaman-pemahaman ini. Dan kita minta supaya Allah Ta'ala pelihara akidah kita, Allah Ta'ala pelihara pemahaman kita supaya sentiasa berada di atas jalan kebenaran, dan Allah Ta'ala matikan kita di atas jalan yang hak ini, dan Allah Ta'ala pilih kita, memilih kita menjadi ahli syurga, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan kita, bacaan kita. Allah Ta'ala masukkan nur dalam hati kita, amalkan dalam sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa 'amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa 'ilman nafi'a wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanallah.